ikut. Untuk kek, ke gambar kek. Potong. Ke gambar entah berkala blue. Cucul-cucul. Ke gambar. Satu. Susun je. Lepas tu ibu goreng. Goreng je. Tu ibu letak tempe. Tempe. Cucul-cucul. Lepas tu ibu letak kopok. Miam-miam. Comelnya itulah dia suara adik Omar yang sangat terkenal pada ketika ini kerana beliau dengan mamanya memang menyediakan bekalan makanan ke sekolah. Setiap ada suara latah VO. Kita bukan nasi, nacik. Saya pun macam inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Waalaikumsalam. Kan. Adik Omar tu memang comel sebab dia dah sampai dah. Dah sampai dah. Kejap lagi kita akan bersama dengan adik Omar. Baru berusia 3 tahun tapi dah fasih, dah boleh bercakap macam orang biasalah. Kita lihat voice over ataupun suara latah itu sebab dia tengok katanya maknya duk cakap. Sebelum ni maknya buat VO. Jadi si anak ni tengok apa yang mak aku ni buat nak tirulah. Tapi bila dah tiru tu susun je cucun. Comel. Yang seronoknya si Omar ni ikut ibunya. Dan Omar ni pula dah jadi influencer. Dia punya kawan-kawan sekolah, rakan sebaya pun ikut sekali. Itu orang kata permulaan yang elok lah saya rasa. Orang kata keberanian, keyakinan adik Omar ni boleh kita contohi dan sebentar lagi kita akan bawakan adik Omar kita untuk cubalah membuat ajar abang kakak ni cara nak buat voice over. Betul. Dan salah satu lagi mungkin kita bawakan adik Omar ni bersama dengan maknya. Mungkin ada di antara kita ni yang mempunyai anak-anak seusia 2 tahun, 3 tahun kan. Jadi macam mana kita nak memberikan penekanan kepada anak-anak kita ni supaya lancar bercakap dan dalam masa sama juga tadi adik Omar tadi macam Sofia pun sentuh tadi dah jadi influencer ni. Jadi kita nak mendidik anak-anak kita ni daripada kecil lagi untuk menjadikan sebagai idola, jadikan sebagai perhatian kan. Dan salah satu lagi tadi buat breakfast. Breakfast kadang-kadang ada di antara ibu bapa macam terlepas pandang. Apa antara makanan-makanan yang sesuai untuk diberikan kepada anak-anak kita kan. Momen yang kecil itulah yang terindah untuk kita semua. Dan apa pun kita juga bawakan inginkan perhatian anda supaya kita boleh mengulas ataupun membincangkan tentang topik ini. Kita baru-baru ini memang negara digemparkan dengan begitu banyak berita kejadian berdarah yang sangat menyayat hati dan sedih. Yang kita lihat trend pada ketika ini adalah pembunuhan ahli keluarga sendiri. Baru-baru ini saya rasa dalam 2 bulan ini kita dah dengar macam-macam lelaki 20-an mengelar isteri yang sedang berpantang dan juga anaknya yang berusia 2 bulan sahaja. Dan bukan itu saja, adik kandung menetak abang dan kakak iparnya hanya kerana ditegur tidak bekerja. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita ingin kupaskan kerana kebiasaannya kita melihat mungkin ini pengaruh dadah. Tapi ketika ini kebanyakan kes ini tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengambilan dadah dan sebagainya. Betul. Ianya macam perkara ini, kes ini macam back to back kan. Apabila dah berlaku satu kes, satu lagi kes melibatkan keluarga kita ni. Walaupun tadi Sofia kata banyak antara kes-kes ini bukan disebabkan oleh pengaruh dadah, malahan mungkin disebabkan oleh gangguan emosi yang tidak stabil. Jadi kejap lagi kita akan memahamkan kepada anda semua bagaimana situasi ini boleh berlaku dan kita akan jemput beberapa orang individu antaranya penalisis jenayah dan juga kita bawakan pakar perunding kanan Sekretari Jabatan Perubatan Psikologi. Jadi untuk kita nak merungkai permasalahan ini supaya ia tidak terjadi lagi lah selepas ini. Kita tak mahulah kan sebab ialah di kalangan ahli keluarga kita yang rapat dengan kita pun boleh terjadinya insiden-insiden pembunuhan sebegini rupa disebabkan oleh gangguan emosi ini. Adakah terdapatnya faktor pembunuh senyap dalam orang kata institusi kekeluargaan itu yang perlu kita perlihatkan? Adakah terdapatnya orang kata simptom-simptom awal untuk melihat adakah seseorang itu mempunyai naluri seorang pembunuh? Akan kita bincangkan sebentar saja lagi. Dan bukan itu saja, kita juga set di sana di mana kita akan mengajar anda semua cara untuk mengguna pakai barang-barang yang terpakai untuk dijadikan barang baru. Perhiasan rumah. Perhiasan rumah. Kalau kita lihat tu ada bingkai gambar. Cantik tu. Itu memang barang-barang terpakai dan juga barang-barang anak-anak kita, barang permainan yang mungkin kita dah beli banyak dah bersepak tak tahu nak buat apa. Anak dah besar sikit. Anak dah besar sikit. Ada orang macam jual, ada orang bagi orang kan. Tapi kali ini boleh kita buat balik untuk jadi bingkai gambar yang sangat-sangat cantik. Kita akan bawakan di penghujung MHI sebentar lagi. Dan untuk waktu ini, untuk anda yang ingin mengenali dengan lebih rapat lagi adik Omar. Okey, ini kami bawakan pengenalan suara Omar di sebalik bekal sekolah. Jom kita saksikan.
Anak-anak kecil tentunya berasa seronok setiap kali membawa bekal makanan yang menarik untuk ke sekolah. Zafran Uma Eats antara laman sosial yang sering berkongsi idea hidangan bekal kreatif yang disediakan oleh ibunya Nurul Azrin Eraza. Lebih mencuri tumpuan, setiap videonya menggunakan suara pemilik akaun ini sendiri, Zafran Uma Zulfikri Zaki yang berusia 3 tahun sebagai suara latar. Bekal rumah gikut. Telur. Sayur. Sebut. Cucu tak. Cucu kotak. Masak. Masak. Cheese. Telur. Cheese lah. Keunikan bekal makanan yang dikongsikan bukan sahaja pada penggunaan bekas yang berwarna-warni. Malah pilihan makanannya juga berkhasiat serta dipotong membentuk karakter yang comel. Sudah mempunyai lebih daripada 20,000 pengikut di pelbagai saluran media sosial. Umar yang petah berkata-kata membuatkan rata-rata dalam kalangan ibu bapa menjadikan tips bekalan makanan ini sebagai tarikan utama anak-anak mereka menikmati makanan yang sihat. Latah adik Umar yang sangat-sangat mencuit hati. Saya rasa 3 tahun ni dia dah boleh berani nak mengulas tu yang saya rasa menariknya. Kita ni memang tak boleh lari dengan anak-anak kecil seusia 3 tahun, 4 tahun. Kalau minggu lepas, kalau anda masih ingat, saya dan juga Sofia menemubual Saif yang pandai main badminton seusia 2-3 tahun. Tapi kali ini kita bawakan adik Umar 3 tahun. Bukan setakat kata orang tu pandai petah bercakap, boleh buat voice over lagi. Boleh buat voice over. Ikut jejak langkah ibunya yang telah berada dalam studio bersama kita. Assalamualaikum diucapkan kepada ibunya. Puan Nurul Azrin Raza. Apa tu? Apa tu, Omar? Tisu. Dan juga bersama dengan Zafran Omar Zulkifli Zaki. Selamat pagi, Omar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum jawab apa? Kita warm up dulu. Okey, selamat datang ke CMHI. Mungkin kita nak bincangkanlah ibunya. Macam mana awal-awal ni memang tersiapkan bekalan untuk anak ke sekolah dan sebagainya kan. Tapi bila pula Omar tiba-tiba dia teringin nak ikut ibunya ni? Sebenarnya asalnya buat resepi je. Memang selalu share resepi untuk baby. Lepas tu bila dia start masuk sekolah, tu start lah buat bekal dia. So bila buat bekal dia, kita buat voice over, dia macam curious kan, ibu record apa kan. Lepas tu dia duduk ikut-ikut kat sebelah. Lepas tu try lah bagi dia record dan dia suka pula. So every time tu dia nak ikut join sekali. Apa antara perkataan-perkataan yang dia selalu cakap lah ketika nak buat voice over tu? Nyam-nyam tu wajib dia cakap tu. Okay. Nyam-nyam yummy. Sebut. Nyam-nyam. Macam mana? Nyam-nyam. Malu. 3, 2, 1. Cakap lah. Malu. Nyam-nyam. Dia tenung. Teruja. Tengok aunty dengan uncle kat sini kan. Kita kenal kot. Dia malu sikit. Kalau Umar, tak terlambat nak ucapkan selamat jadi Umar. 17 Julai. 17 Julai? Hari tu 20. Baru 3 hari lepas lah. Baru 3 tahun 3 tahun. 3 tahun. Yang adik Umar pandai berkata-kata, petah berkata-kata ni baru-baru ni ke ataupun? Baru juga. Lepas dia masuk sekolah ni, dia macam banyak cakap sikit. Itu disebabkan oleh puan sendiri yang bercakap ke ataupun bagaimana? Maybe dia ikut kawan-kawan kat sekolah rasanya. Okay. Jadi adik Umar ni dengan ceritanya kawan-kawan rakan sebaya dia ikut sekali. Ikut cucun-cucun semua tu. Ikut cakap-cakap macam Umar lah. Umar suka makan apa? Umar suka makan apa? Apa? Cakap betul. Makan apa? Bukan. Allah sulunya. Cakap kuatlah. Malu kan? Malu. Tapi saya sukalah melihat kata effort puan sendiri menyediakan makanan. Saya memang seimbang kan dengan naciknya ada, dengan ada memenya semua ada. Jadi apakah orang kata menjadi inspirasi puan untuk berkongsilah semua menu-menu yang sihat ni untuk anak-anak kita ke sekolah? Sebab memang dari dulu saya memang jaga dia makan dari baby. So bila dia dah start sekolah ni, kita macam yakin sikit dengan makanan yang kita bagikan dan kita tahu makanan apa yang dia makan. Macam kat sekolah bukan tak bagus, tapi macam kadang tak kena dengan tekak dia. Tapi bila kita bagi ni memang benda yang dia biasa makan. Habis pelbagai menu-menu dah pun disediakan untuk Umar ni. Antara makanan kegemaran Umar ni apa pula? Muka suka makan apa? Paling dia suka selalunya telur rebus. Telur rebus. Kalau penghasilan telur rebus pun saya lihat ada juga corak-coraknya, hiasan-hiasannya. Kan? Betul tak Umar? Ada bentuk apa? Telur? Telur ada bentuk apa? Telur bentuk apa? Kon. Kon.
Chicken. Okey, kalau anak tahu inilah bekas yang digunakan oleh Puan dan juga Omar. Nak buka boleh? Apa yang Omar sediakan hari ni? Jom kita tengok. Ada telur tak? Wah. Nasi lemak. Nasi lemak. Okey, Omar bagi tahu ini apa? Ni apa? Tu apa? Nasi. Nasi. Ni Ikan bilis. Lagi? Ini telur. telur. Kuat. Itu bikut. Bikut. Macam. Apa? Oh, bikut. Oh. Okey, tak tunjuk. Okey, lagi? Ini? Carrot. Carrot. Lagi? Cucumber. Cucumber. Okey. Tu? Grape. Carrot. Yeay. Nampak tak? Anda boleh lihat inilah inisiatif Puan sendiri kan. Ini adalah yang disediakan untuk adik Omar setiap hari ke sekolah. Jadi manalah Omar ni tak tertarik lah dalam buat latar suara dan sebagainya. Ada anak-anak atau kawan-kawan Omar sendiri ke? Ada pesan ke? So buat breakfast Tak ada. Tapi memang kadang buat lebih lah. Kalau tengok portion dia pun lebih daripada sebab kadang dekat teacher dia cakap friends nak share. So kita buat lebih sikit lah. Okey Puan, ini sebab saya lihat juga TikTok, tengok Instagram Puan. Ada juga yang bertanyakan mengenai perkembangan anak-anak sendirilah yang katanya seusia 2-3 tahun tidak seperti Omar yang boleh kenal makanan apa semua, boleh bercakap kan. Jadi bagaimana pendidikan nak diberikan untuk anak-anak yang mungkin yalah petah berkata-kata ni. Dia selalunya dia memang involve saya kalau masak ke apa, dia suka join sekali. Dia tolong kat dapur kacau-kacau ke. So in the same time dia tahulah apa benda yang kita masak tu. Ada antara latihan-latihan lain untuk bercakap ke, suruh dia macam yalah untuk mengenal huruf apa semua apa-apa. Tak adalah selalunya aktiviti memang kita akan buatlah kat rumah. Kalau masa dia tak sekolah, kita akan buat aktiviti lah dengan dia. Memang Puan ada jadual ke? Kalau makanan ada jadual, kalau aktiviti selalunya ikut dia nak main apa. Dan Omar ni memang dia cenderung lebih kepada aktiviti macam mana? Dia suka macam benda yang dia duduk diam, macam puzzle macam tu. Dia suka. Okey. Jadi dia jenis yang bertenang jugalah. Okey, macam anak saya ni memang ajak senam robik dia anak saya. Pendek kata ceritanya ianya bergantung kepada anak kita kan. Personaliti anak kita sendiri, apa yang anak kita minat kan. Tak bolehlah anak kita lain dia punya minat nak jadi macam Omar yang nak suruh buat video dan sebagainya. Ni Omar tu apa? Omar pegang apa tu? Ini apa? Tanker. Okey, yang ni? Lagi? Yang ni? Jeep. Jeep. Okey, Puan mungkin ialah di hujung ni Puan boleh memberikan ada saranan ke ataupun mungkin kata-kata nasihat ke kan kepada mereka yang juga lihat anak sendiri ada potensi untuk jadi seperti Omar influencer kata orang influencer cilik. Kan? Mungkin ada kata-kata kepada mereka. Cuba mana yang mampu je lah. Gunakan masa yang ada tu sebab dia orang kecil sekejap kan. So guna sebaik mungkin lah. Betul lah kan, rakamkan momen tu. Betul. Dia kecil sekejap je. Pejam celik dah besar nanti kan. Nanti dah besar so dia tengok balik video dia ni. Cucu-cucu, nacik semua ya. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semua sebagai bapa ni, kita ambil inisiatif lebih sikitlah effort untuk kita memperkenalkan aktiviti yang sangat-sangat menarik yang disukai oleh anak kecil kita. Terima kasih kita ucapkan. Angkat nak boleh? Angkat nak boleh? Boleh. Boleh? Can you share? Okay. Can you share? Can we share? Boleh? Okey. Dia dah lapar dah. Dah jeli ni. Terima kasih kita ucapkan Puan Nurul Azrin Razak dan juga Zafran Omar Zulkifli Zaki. Okey, bye-bye kamera. Okey, bye-bye. Okey, kita ingin berhenti berehat dan lepas ni kita nak bercakap tentang jenayah kelar ni dan boleh kita kategorikan sebagai emosi terancam. Seketika nanti di lepas ini. Ya, Malaysia hari ini. Oh man, a woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up. Ada masalah mental juga. Dalam fikiran seorang tu sebab tekanan tadi, mental dia dah kuasa syaitan lah mental dia. Sebab tu dia buat benda macam tu. Tekanan hidup. Kita tak tahu, kita nampak orang tu happy, orang tu baik, tapi sebenarnya
sebenarnya dia mengalami satu perasaan yang dalam diri kita tak tahu. Sebenarnya orang macam tu perlu dapatkan bantuan lah. Dikatakan sebagai didikan agama yang berkurang. Apabila didikan agama tidak dikukuhkan dari sejak kecil dalam anak-anak, isu ni akan membawa untuk desakan keluarga untuk membunuh ke, atau boleh dikatakan akan menjadi satu punca utama. Sebagai orang Islam, mungkin dari segi kita dengan Tuhan kita lah, dengan Allah. Mungkin dia sepatutnya kita lebih, kalau kita ada tekanan, kita ada rasa murung ke apa, mungkin kita perlu dekatkan diri dengan dia, banyak berdoa. Mereka menerima tekanan atau menghadapi tekanan, mereka tidak berkongsi dengan sesiapa pun maupun dengan keluarga mereka sendiri. Bila mereka dapat tekanan baru, mereka tidak mampu lagi untuk tanggung dan boleh menyebabkan emosi mereka marah sampai mereka sanggup dan tergamak membunuh keluarga mereka sendiri. Bagaikan dirasuk, seorang lelaki tergamak bertindak kejam mengelar leher isteri serta bayi yang baru berusia 44 hari sebelum melarikan diri dalam keadaan berbogel minggu lalu. Videonya menunggang motosikal tanpa seurat benang di Taman Perling Johor Bahru mula menjadi perhatian selepas tular di media sosial. Lain pula kisahnya di Taman Berkam Aman, Perak. Berang ditegur kerana tidak bekerja. Seorang lelaki sanggup menetak kepala abangnya menggunakan sebilah kapak sebelum melarikan diri. Kakak iparnya turut menjadi masa korban selepas campur tangan dalam pertengkaran yang sama. Seperti tidak masuk akal, namun ini realiti yang berlaku pada hari ini. Tragedi hitam sehingga mengorbankan darah daging sendiri semakin kerap dilaporkan. Satu lagi kes yang menggempakan negara berlaku di Parit Buntar, Perak, bulan lalu. Seorang ibu tua berusia 68 tahun dibunuh anak sendiri hanya kerana tidak berpuas hati dengan pembahagian harta pusaka ayahnya. Lebih mengerikan, mayat wanita malang itu dikerat kepada 15 bahagian sebelum cebisan dagingnya dibuang ke dalam tangki kumbahan di sebuah rumah. Kes-kes berkenaan hanyalah sebahagian daripada deretan kes jenayah berat yang dilakukan oleh ahli keluarga sendiri atau kenalan rapat mangsa. Persoalannya, apakah punca sebenar kejadian jenayah seperti ini semakin berleluasa? Kesepitan hidup atau faktor ekonomi mempengaruhi mereka? Adakah masalah mental atau tekanan perasaan juga sudah cukup dijadikan alasan untuk menghalalkan pertumpahan darah yang berlaku? Isu ini wajar diberi perhatian serius kerana melibatkan kehilangan nyawa insan yang kita sayangi. Itulah tadi kita bawakan rangkuman kes jenayah yang telah menggegarkan keseluruhan rakyat Malaysia beberapa bulan ini, dan saya rasa ini adalah satu topik yang perlu kita perlihatkan kerana semakin lama kita melihat, kita sentuh berkata tentang pembunuhan ini satu perkara luar fikiran kita, tetapi berlaku sesama ahli keluarga. Jadi apakah persoalan yang perlu kita tampilkan dan kita bincangkan terus antara faktor yang menjurus ke permasalahan ini. Kita terus bersama. Bersama dengan di hujung sana, siapa lagi kalau bukan penganalisis jenayah yang kita jemput khas hari ini, Kamal Effendi Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dan di tengah-tengah kita bersama dengan pakar perunding kanan sekretari Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Dan juga Tuan Kamal sudi datang bagi bercakap tentang satu perkara yang serius, perlu diambil serius sebab tekanan emosi ini kalau tidak ditangani memang boleh menjurus kepada pembunuhan. Okey. Jadi mungkin kita nak bincangkan antara yang kita perlihatkan baru-baru ini. Kita ingin tahu apakah motif, apakah masalahnya yang sebenar. Ada yang mungkin pada awalnya mungkin fikirkan ini faktor dadah, tetapi selepas disiasat itu bukan faktornya. Dia sebagai permulaannya, Doktor, apakah pendapat tentang isu ini yang melibatkan mungkin amarah yang tidak boleh dikawal barangkali? Kongsikan. Terima kasih kepada MSH sebab memberi ruang. Ini peluang untuk memberi orang kata education lah atau pendidikan kepada masyarakat kan. Jadi apa-apa yang saya cakap di sini sebenarnya saya pun tak tahu dengan detailnya kes-kes apa yang berlaku. Yang berlaku cuma saya pun dapat daripada akhbar dan sebagainya kan kebelakangan ini. Tetapi pada pengamatan saya memang kadang-kadang kejadian seperti ini dan daripada kes-kes saya temui di
hospital, masa saya memang hari-hari berjumpa dengan pesakit contohnya. Memang ada perlakuan-perlakuan yang kita tak duga boleh berlaku disebabkan oleh penyakit mental, tak dinafikan. Walaupun kalau cara amnya perlakuan jenayah yang dilakukan oleh mereka yang ada penyakit mental ni sebenarnya kecil. Itu kena where we come from, kita kena lihat persepsi itu. Bukannya orang yang ada penyakit mental tu akan berperlakuan jenayah, tetapi ada kalangan-kalangan mereka ni yang berisiko lebih tinggi. Okey, bergantung pada simptom ataupun gejala. Contohnya gejala dengar suara, halusinasi, auditory hallucination, mendengar suara halus. Nampak benda tak apa lagi, dia lari, dia takut, dia ingat hantu. Tapi dia dengar suara kata buat sesuatu yang di luar batasan normal masyarakat. Dia kata contoh ada dululah, bukan kes-kes yang terkini ni, tapi dulu ada kes macam contohnya kalau dia bunuh bapa dia ataupun dia penggal kepala ahli keluarga dia kata dia akan masuk syurga, orang yang mati tu. Jadi dia mendengar suara itu bertahun-tahun contohnya, dan kita tak tahu pada satu point dia mungkin bertindak ikut apa yang suara itu cakap, walaupun kalau kita cara logiknya kita ada penilaian lain lah dalam hidup kita. Kita tahu ini undang-undang, bunuh adalah satu kesalahan, tetapi pertimbangan dah lari sebab dah kerap sangat gangguan suara contohnya, tak dapat rawatan. Itu poin yang paling penting lah, rawatan tu yang mana kita boleh discuss lepas ni. Dan akhirnya mereka terikutlah dengan suara punya command atau suruhan tu. Selain pada suara, satu lagi komponen penting, delusi. Dia macam kepercayaan ni, ataupun kadang kita panggil paranoia. Paranoid lah, kita rasa ada orang nak buat tak baik pada kita rasa sentiasa terancam. Ini dua elemen ini memang menimbulkan risiko perlakuan lebih ganas. Maknanya dia boleh bertindak dengan gangguan-gangguan emosinya tadi. Jadi itu faktor penyakit mental yang menyebabkan, tetapi perlu ada kadang-kadang ada faktor-faktor lain juga, sebab kadang-kadang dia ada pergaduhan, perselisihan faham, ada masalah kewangan. Jadi ditambah dengan faktor ni, jadi ada trigger-trigger itu yang boleh orang kata mengakibatkan seseorang melakukan sesuatu yang di luar kawalan mereka. Tetapi nak tanya kepada Encik Tuan Kamal sendiri, kita melihat human factor disebutkan oleh doktor. Tapi kita menyentuh tentang kemanusiaan. Naluri pembunuh itu, adakah dapat dikesan dalam diri seseorang daripada awalnya atau bagaimana? Kita semua ada naluri itu. Kita semua ada. Ya, kita dilahirkan dengan naluri yang sama. Kita ada survival misalnya, ya. Kalau kita tengok Maslow theory, dia ada cakap security pekan pertama dan sebagainya. Makanya itu memang berada dalam kita, daripada keturunan kita memang ada tu. Tetapi bagaimana seorang yang normal berfikir ialah daripada sini, ya, kemudian kita ada penebat dipanggil tu, civic engagement, moral obligation, religious factor, semua kita fikirkan sebelum kita lakukan sesuatu. Tapi bagi orang yang ada gangguan, misalnya pula pemangkitnya alkohol dalam dunia saya. Kami mempunyai disiplin yang berbeza. Jadi dalam dunia saya dia kata pasal criminogenic content, ada alkohol, maka dia lebih memudah mempengaruhi seseorang. Ya, betul, sight, smell, sound boleh trigger sesuatu. Cara kami melihat mungkin berbeza tapi objektifnya sama. Sedang psikologis melihat kenapa seorang tu menjadi ini, reference dia ada orang ni skizo, cuba memahami perkara tu. Dunia jenayah melihat adakah dia bertanggungjawab atas perbuatannya. Kita selalu macam tu, dia kata ni bahasa pasar dia kata orang ni tak waras, gila, dia kata contoh. Tapi dunia jenayah kata macam mana pula kalau gila tahu kualiti parang ni tajam boleh melukakan, kenapa tak ambil lalang tikam? Jadi dia sama ada dia tahu fasa perbuatannya atau tanggungjawab, itu perkara pokoknya. Dalam pada itu, undang-undang juga membenarkan pakar perubatan melihat seorang tu kan, mengkaji dia, membuat pemeriksaan diagnose untuk dapati adakah pada masa itu dia kurang waras atau hilang pertimbangan. Dia dua benda ni lah. Apa yang saya pun pernah jumpa ni, doktor.
Dia mimpi. Skizo ni one of the thing, kalau saya tak silap, betulkan kalau saya salah. Mimpi itu dia tak tahu beza mimpi dengan reality. Dia mimpi atuk dia, makcik dia semua dah mati. Bila dia bangun pagi dia tengok hidup lagi, setan ni. So itu penggal kepala. Because karakteristik dia kita tak tengok, kenapa kepala, kenapa tak potong tangan? Kerana macam tadi, ni syurga kalau potong ni. Kan? So kenapa kepala? Kenapa tidak kaki? Kenapa tidak tangan? So inilah ceritanya. Ya, macam ialah doktor, kita memang risau tentang perkara ini semakin menular di karangan keluarga kita, tapi itulah dia. Kita nak lihat daripada segi psikologi, daripada sifat penyakit mental ini. Kadang-kadang ada di antara ahli keluarga kita yang mungkin perasan benda itu tetapi mungkin tidak diberitahu kepada dunia luar tentang permasalahan keluarga yang dialami itu. Jadi bagaimana doktor tentang permasalahan antara keluarga ini yang tidak dikongsi kepada dunia luar ni? Kalau bolehlah, kalau ada masalah dalam keluarga tu, kita cuba fokus macam nak menyelesaikan masalah itulah. Kan duduk semeja kan, ataupun ada apa tu, cari orang tengah untuk selesaikan masalah. Kalau ada konflik dalaman antara keluarga, ataupun ada masalah kewangan tu pun mungkin dapatkan bantuan orang lain untuk lihat macam mana nak merungkai masalah itu. Jadi ada metod menjurus kepada kita panggil problem solving lah kalau ada masalah keluarga. Sebab kadang-kadang ada juga cabaran sini. Tadi saya amat bersetuju lah kata pasal alkohol tadi. Alkohol contohnya memang adalah satu punca banyak unsur-unsur keganasan. Contohnya domestic violence is related to the alcohol consumption. Domestic violence, kemudian drink and drive. Kalau dekat Europe, drink and drive ni kesalahan yang amat berat kan, memandu dan dalam mabuk. Jadi alkohol ni banyak puncanya, dan memang kalau dilihat tadi faktor yang saya kata dia ada gejala, tetapi kalau diambil orang itu juga pemabuk, kemudian nak buat lagi teruk lah cerita tu, dia ambil ais syabu contohnya, sebab kononnya nak membantu rawatan, takut penyakit itu boleh jadi lagi teruk lah. Sebab memang cakap tadilah, tanpa dadah pun dia boleh membuat sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau dia ambil dadah berbentuk syabu, ais dan sebagainya ini, itu lagi dia boleh jadi toksik lagi. Maknanya toksik, pemangkin. Saya selalu cakap kepada pesakit, kadang-kadang nak bagi ingatan, sebab dia kata kawan kata suruh ambil benda lah, apalah ubat macam tu kan. Saya kata jangan sekali-sekali ambil benda-benda lain, sebab kita tak tahu. Sebab kalau you ambil benda-benda lain ni, kalau you tak ambil ubat ni, penyakit tu cuma 50%. Tapi bila you ambil benda-benda ni, penyakit tu jadi 100%. Maknanya lagi teruk, lagi serius. Jadi perhatian kita sebagai orang terdekat, ahli keluarga ni, kita perlulah. Kalau kita boleh kesan seseorang mempunyai masalah, mungkin antara pemangkin ini juga perlu dikenal pasti. Baik, kita juga akan membawa pembincangan ini bersama seseorang individu yang pasti telah melalui begitu banyak ialah emosi kerana melalui satu insiden yang sangat mengejutkan. Bapa mangsa baru-baru ini dalam kes di mana seorang ibu yang baru melahirkan anak yang berusia 2 bulan meninggal dunia akibat pembunuhan dalam keluarga. Kita terus bersama dengan Encik Rosman Ahmad. Assalamualaikum. Okey, terputus. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Kita akan hubungi Encik Rosman Ahmad semulalah kan. Mungkin kita akan bertanyakan tentang bagaimanakah emosinya dan keadaan keluarganya. Mungkin kita boleh lihat daripada kronologi daripada peristiwa Encik Rosman ini, anaknya yang dibunuh secara kejam oleh menantunya. Encik Rosman kata sebelum ini anak menantunya begitu baik sekali, tidak pernah marah dan sebagainya. Jadi bagaimana transisi pertukaran emosi itu boleh berlaku sampai mengakibatkan berlakunya pembunuhan itu, doktor? Itulah kadang-kadang masyarakat kita ni satu ada permasalahan lah, nak mengakui ada perubahan kelakuan dan sebagainya, tak dikaitkan dengan gangguan mental sebagainya. Ini kerana buatan orang lah, ini kerana masuk tempat yang keras lah, ini kerana sihir dan sebagainya, santau. Itu kepercayaan masyarakat kita. Sebab saya pun orang Melayu, saya pun boleh faham juga sedikit sebanyak. Tetapi perlu diingat kan juga bahawa perubahan kelakuan ini boleh berlaku pada umur mungkin umur 18-19 tahun pun boleh, dan ada umur 20 lebih pun dia boleh jadi perubahan kelakuan ini disebabkan penyakit. Dan
dia start mempercayai bahawa ini buatan orang dan sebagainya, dan ini sebenarnya bukan buatan orang, ini sebenarnya adalah elemen penyakit yang saya kata permulaan tadi. Simptom-simptom gejala. Cuma masyarakat kita dari segi budayanya kita attribute kepada kepercayaan spiritual dan sebagainya. Di diagnosis itu memainkan peranan yang cukup penting ya. Kita terus akan bersama dengan Encik Rosman, tapi nak tanyakan kepada Tuan Kamal sendiri, melihat insiden ini, saya pasti ialah dalam kekeluargaan satu perkara yang tidak boleh kita fikirkan tetapi sudah pun berlaku. Jadi bagaimana Tuan sendiri melihat ialah dalam keluarga yang dilihat begitu tenang dari luar, boleh berlaku insiden seperti ini? Ada dapatnya faktor trigger point pada satu ketika yang mungkin tak dapat dilihat? Okey, tapi sebelum jawab tu, Cik Rosman dah ada talian. Okey, kita hold dulu soalan tu. Kita terus saja nak bersama dengan Cik Rosman. Assalamualaikum. Cik Rosman, Assalamualaikum. Putus lagi. Okey. Baik. Apa tadi tanya? Siapa? Oh, dah bercakap sendiri dah. Risau dia kan. Saya dah bercakap sendiri dah. Jangan dong kabar. Okey. Tuan Kamal boleh jawab soalan Sofia tadi. Okey, satu perkara yang kita hampir semua orang ada ialah keluarga terdekat, sama ada saudara mara ataupun keluarga sintetik, kawan ke apa semua ni. Jadi yang sinilah lebih mudah dalam sebab dia dah tahu keadaan tempat di mana letak itu dan ini ya. Hubungan intim tu yang menyebabkan selalunya dalam keluarga, tetapi ada juga kes-kes yang di luar, khususnya bagi mereka yang tak makan ubat, betul. Bila tak makan ubat dia amplified benda tu, right? Saya ada kawan, dia okey je, boleh main pingpong, boleh apa, boleh berbual apa semua, interact. Tapi kalau dia tak makan ubat, kadang-kadang pukul 2 pagi orang telefon kan, dia dah bercakap dengan telefon. Terima kasih kerana bagi tahu, itu memang mesej saya juga hari ini. Dia angkat telefon, "Hello mak, mak buat apa tu?" Mak dia dah lama meninggal. Bila tak makan ubat dia jadi tu. Bila makan ubat dia normal je. Dia mungkin macam inilah kalau tak makan ubat ni, okey je ya. So inilah yang berlaku dalam kita punya. Dia boleh berlaku di mana-mana saja sebenarnya, Sofia. Tak semestinya dalam keluarga, tempat kerja boleh jadi. Kan? Jadi pasal halusinasi ni satu yang tak nampak. Kalau orang mabuk kita nampak fizikalnya. Tapi persoalan saya di sini, penyakit skizofrenia yang antara orang kata penyebab yang dikenal pasti, tetapi ini penyakit yang sudah lama ada dalam masyarakat kita di seluruh dunia. Mengapa kini pada ketika ini trend mengelar, membunuh ahli keluarga sendiri semakin tinggi? Adakah terdapat satu faktor? Pertama, kalau ikut prevalence study benda ni dari segi epidemiologi dia, kejadian dia kata lebih kurang 1 ke 2% dalam masyarakat penyakit skizofrenia. Dan perlu diingat, bukan semua orang yang skizofrenia tu bertindak macam tu. Saya rasa dalam orang yang ada skizofrenia pun ada itu mungkin dia ada yang segelintir kecil sahaja yang berisiko ganasnya. Banyak juga orang yang ada didiagnoskan dengan skizofrenia tapi tak ada apa-apa, mereka pergi kerja dan sebagainya dan tak menimbulkan ancaman pada diri atau pada orang lain. Adalah faktor lain. Tadi ambil ubat tu faktor yang amat penting tu. Memang dia faktor berkait dengan mengurangkan risiko seseorang untuk berkelakuan luar batasan tu. Jadi kenapa kebelakang ini nampak mungkin peningkatan? Sebab faktor luaran lah, mungkin stres satu hal, banyak tekanan. Keduanya biasanya kejadian dilibatkan oleh pesakit ataupun mereka yang ada kecenderungan mental ni, mereka terlalu kejadian tu terlalu tragis. Terlampau tragis. Macam tadilah. Membunuh anak yang kecil, kemudian isteri baru lepas bersalin, kemudian kesian saya tengok tidak berpakaian naik motosikal. Siapa nak buat perkara itu? Baik, terus saja kita nak bersama dengan Encik Rosman sendiri yang boleh kongsikan bagaimana detik ini mengubah kehidupan beliau. Encik Rosman, Assalamualaikum, ada di talian? Ya, saya masih di talian. Finally. Encik Rosman, dikongsikan Encik Rosman dan keluarga bagaimana ketika ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masa ini, bukan buat masa ini daripada kejadian ini, alhamdulillah lah. Kami dapat kawal lah semua. Untuk saya, kita berpandu kepada agama kita. Kita boleh, kalau sekiranya ada perkara yang berlaku dalam keluarga, kita banyak berdoa. Itulah yang saya minta dari keluarga besan, saya dan keluarga saya semua sabar dan tenang je lah. Apa yang berlaku tu ialah memang dah Allah dah
dah tentukan. Jadi kami pun minta keluarga besar dan saya sendiri pun sebagai bapa minta anak-anak semua banyak-banyak sabar, reda. Dan pihak luar tu doakan untuk anak dan isteri. Itu sajalah yang saya boleh. Itu yang saya boleh beritahu. Okey, mungkin Cik Rosman, mungkin ramai yang dah pun terbaca, dah pun mengetahui sifat menantunya ini terlalu baik. Sampaikan Cik Rosman sendiri tidak terjangka boleh terjadinya peristiwa sebegini rupa. Apa yang mungkin Cik Rosman nak kongsikan tentang perihal menantunya ini? Okey, ini berkenaan dengan rumah tangga. Rumah tangga, anak perempuan adalah anak saya, anak lelaki adalah keluarga besar. Jadi saya tak naklah buat spekulasi yang andaian sendirilah. Saya tengok menantunya adalah dia punya hubungan dengan kami tu rapat. Hari-hari diorang bertemu dengan kami lah. Sebab kami kan buat usaha kan catering. Jadi hari-hari bertemu dengan diorang. Jadi tak ada apa yang kami nak curigakan. Tak ada nampaklah pergaduhan ke, tak nampaklah macam ada pertengkaran ke, tak ada. Jadi itu memang benda berjalan seperti keluarga biasa lah. Jadi apa yang berlaku pada keluarga mereka yang lebih mendalam kita tidak tahu. Jadi tak beranilah saya nak. Baik, sehingga kini Cik Rosman menjaga kekuatan institusi keluarga itu, kami ialah betul-betul menghormatilah dan kagum dengan kekuatan Cik Rosman sendiri mampu memaafkan. Kita ucapkan terima kasih Cik Rosman sudi meluangkan masa memberikan. Semoga tabah menghadapi segala ujian ini Cik Rosman. Assalamualaikum. Baik, kembali kepada perbincangan kita kan, kita melihat ialah ini kekeluargaan. Jadi mungkin satu take away message, satu nasihat, satu perkara yang perlu kita lihat dalam institusi keluarga untuk memastikan tiada lagi berlakunya insiden seperti ini. Apakah nasihat yang boleh diberikan doktor dan juga Dr. Saya rasa kita kena kekalkan budaya baik dalam keluarga lah. Walaupun saya kata budaya tadi macam tidak mendapat rawatan sebab kepercayaan kita mengelak daripada mendapat ambil ubat dan sebagainya. Tapi ada juga elemen baik dalam budaya kita. Contohnya keluarga yang rapat, saling hormat menghormati. Jadi kita buka telinga untuk kalau ada ahli keluarga yang bermasalah, contohnya kita jangan tunggu masalah tu jadi besar dan sebagainya. Dan keduanya, setidaknya kadang-kadang bila seseorang dalam keluarga tu open up tentang masalah kan, dia tak buka pada semua orang, pada orang-orang tertentu. Jadi kalau banyak yang mendengar, mungkin salah seorang ni mendengar perkara yang perlu didengari itu dan difahami. Terutama macam kalau ada susah kan kalau ada orang pengalaman kata ada orang nak bahaya dekat diri dia ataupun ada suara yang dia dengar. Mula-mula mungkin dia tak cerita dekat orang, tapi dia akan bercerita pada orang yang tertentu sahaja. Jadi kita ambil perhatian apa yang dikongsi itu. Tuan Kamal? Tanpa prejudis kepada mana-mana kes yang sedang disiasat ataupun tu perbualan kita dari awal tadi, hak mempertahankan diri bagi orang yang berdepan dalam krisis sedemikian wujud. Bermakna saya tidak perlu tahu sama ada orang tu skizo ke, dia paranoia, dia mabuk ke. Hak mempertahankan diri saya wujud pada ketika itu. Katalah dia bertindak agresif dan menyerang kita, apakah kita tahu atau tidak dia ada skizo, boleh tak kita mempertahankan diri? Untuk makluman, ya, undang-undang ada peruntukan itu. Kan? Dia pun akan diproses, pakar perubatan. Dalam mahkamah besok pun dia boleh mengemukakan dia punya pakar untuk bercakap tentang penyakit atau diagnos yang dia ada. Tetapi kita yang berdepan dalam ini, situasi ini, seperti doktor kata tadi, tolong dapatkan rawatan perubatan. Ini sangat penting. Yang kedua, kalau berdepan dengan itu, jangan bimbang. Hak mempertahankan diri anda diawet oleh undang-undang. Anda memilikinya di bawah Seksyen 99 dan Seksyen 100 Kanun Keseksaan. Dengan itu kita ucapkan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Kamal Effendi Hashim, penganalisis jenayah, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Husin Ahmad Zahari, pakar perunding kanan psikiatri. Ini adalah satu perbincangan yang pentinglah, getir ketika ini supaya kita boleh tahu cara untuk melindungi diri kita, apakah hak kita dan juga melihat apakah masalah dalam keluarga kita sendiri. Ada mesej-mesej penting yang telah dikatakan oleh doktor dan juga Tuan Kamal tadi. Anda harus maklum, dan kadang ada di antara kita yang tidak tahu sebenarnya kita ni berpenyakit. Gangguan emosi ini akan berlaku di persekitaran kita. Jadi segeralah jumpa dengan doktor kalau kita tidak mampu untuk menangani sendiri. Okey, kita berhenti berehat dan selepas ini kita nak bercakap tentang segmen DIY Projek Bingkai. Jadi anda jangan ke mana-mana. Thank you.
Baik, bersama kami di Malaysia hari ini. Sebab apa kita nak selamatkan. Tadi mujur tak terjatuh ni. Ini yang paling mahal ni. Kita nak selamatkan. Sempat kita selamatkan. Okey, apa yang kami nak bawakan hari ini adalah bahan-bahan ataupun barang-barang permainan anak-anak kita waktu kecil ke, ataupun kita bang kita masa kecil ya. Ya, betul. Daripada kita tak tahu nak buat apa, jadi kita boleh kumpulkan menjadi satu bingkai gambar yang sangat-sangat cantik dekat sini. Bayangkan ada ni kat dinding rumah kita, anak-anak kita tengok mesti suka. Macam mengimbau baliklah. Ini mak masa kecil main ni lah kan. Okey, kita terus saja nak bersama dengan Nur Ayuni Abdul Fattah, pengasas The Frame Project. Assalamualaikum Puan Ayuni. Terima kasih sebab jemput saya hari ni. Ya, sama-sama. Okey, untuk buat hari ni saya terus buat Terus buat. Kita nak kenal mana datang idea ni. Ini hadiah pula permainan toys anak-anak yang terbiak tu macam mana? Selalunya saya tengok dekat Pinterest lah. Apa-apa idea ni, ataupun kadang-kadang ada customer dia cakap dia nak certain design. So saya akan buat berdasarkan apa yang dia minta lah. Okey. Jadi bagaimana agaknya cetusan idea untuk buat DIY ini boleh berlaku pada puan sendiri? Adakah dia disebabkan mungkin sayang nak buang benda-benda lama apa semua ni? Sebab saya sukakan hadiah yang personalised. Okey. Sebab benda-benda macam ni kan kita macam ayat-ayat dia kita boleh tukar. Lepas tu kita boleh certain orang dia suka certain karakter. So kita describe orang tu dengan dalam hadiah. Ini mesti Puan expect hadiah daripada sang suami ni mesti kena special, personalised. Okey, kita nak ajak untuk menunjukkan kita cara untuk melakukan yang asas, yang paling basic sekali. Okey, ini design yang paling basic sekali lah. So apa yang kita perlu is frame yang tebal. Kita tak boleh guna frame biasa. Frame yang macam kita guna yang frame gambar tu tak boleh lah kan. Sebab Sofia boleh buat kat sebelah tu, Puan? Boleh. Boleh saya. Saya nak lepas satu. Memang ada dua pun. Memang ada dua pun. Okey. So bahan dia frame ni. Lepas tu kita akan ada kad dah. Kita kena ni macam background dia lah. So kita akan print apa saja perkataan yang you nak dekat sini lah. So kita akan design apa-apa ayat yang you nak. Lepas tu boleh ambil bricks ni. Susun ikut bentuk yang kita nak. Macam contohnya sekarang ni kita nak buat bentuk heart lah. Nak buat macam ni lah? Ya. Okey. Jadi kita akan buat macam ni ya. Pada kamera. Ni. Okey. Boleh? Okey. Yang pertama kita perlu ada gam. Kita perlu ada gam. Ni kita perlu ada bricks. Kita kena buat bentuk apa ni? Love. Nampak? Heart. Mana? Saya minta bentuk susun. Jadi kalau nak buat bentuk-bentuk macam ni, kita kena ukur jugalah berapa banyak bricks tu yang perlu ada kan? Boleh. Kalau macam frame tu besar, mungkin bricks tu kena banyak sikit lah. Macam tu. Boleh. Mula kita ambil yang ni, yang tengah sekali, yang paling panjang. Okey. Jadi kalau misal kata mereka nak buat ni, berapa lama masa yang diambil ni rasanya ni? Kalau untuk desain mudah macam ni, sehari pun, tak sampai sehari pun boleh siapkan. Ni boleh terus siap balik kot. Ni boleh terus siap. Boleh terus siap. Dia menggunakan glue ni, dia boleh tahan lama ke ataupun dari masa ke masa kita kena update glue-nya supaya tak tercabut? Tak ada, dia memang akan tahan. Tahan, okey. Okey, dan selain daripada bricks kat sini, kalau saya lihat juga ada macam daun-daun, daun-daun kering yang digunakan. Tengah. Kita boleh guna jom saya tunjuk dried flowers. Jadi janganlah dok kata ni untuk permainan kanak-kanak je tak. Ni tumbuh-tumbuhan macam ni pun boleh juga. Kalau misal kata mereka nak buat sebegini ni, Puan ada ajar ke mereka macam mana nak buat? Saya tak ada ajar tapi buat jual lah. Bolehlah order dengan saya. Okey, macam ni berapa ni kalau kita lihat ni di visual sekarang ni tengok tu ada pokok yang tu. Berapa ringgit tu kalau macam tu? Pokok yang family tree tu. Itu 400. 400. Okey. Jadi boleh. Macam cantik lah sebenarnya kan. Okey, Sofia macam mana progress? Saya rasa struggle saya adalah untuk memicik gam ni keluar. Tapi biasanya satu bingkai ni berapa lama yang digunakan untuk siap? Yang macam ni maksimum lah yang paling susah. Okey, yang paling susah sebulan lah. Sebulan. Sebab macam contoh yang ada mini figure macam ni, saya kena order. Sebab ada orang macam dia nak mini figure, saya nak mini figure bola sepak, orang yang pakai jersey, so saya kena cari dan saya kena belilah. So akan ambil masa untuk sampai sini. Jadi segala apa permintaan Puan boleh tunaikan lah. Ada tak yang macam dah tak ada? Tak boleh nak tunaikan? Ada. Ada. Boleh. Gam Sofia tu besar, patutlah. Kalau tak Sofia dah siap dah kot. Dah 2 love dah kot. Dia dah ikut dah keras. Okey, apa lagi? Apa lagi? Mana ya? Kuatnya Puan boleh tekan gam ni. Saya tak boleh. Ini boleh saya tunjukkan kepada anda yang sukakan
frame macam ni Papa ni super-heroes lah. Wira-wira, ada Spiderman, ada Batman, ada Fazli Man. Semua ada kat sini. Jadi ini salah satu pada idea untuk anda. Tapi itulah macam Sofia sebut tadi lah kan, gam tu nak kena selalu gam ke apa tak. Kalau kita lihat dekat sini memang kekal utuh ni kat sini ni. Dah berapa lama kat ini, bertahun bertahan ni. Ni saya akan post memang seluruh negara saya dah post. Setakat ni ada permintaan pelik-pelik? Pelik-pelik ada je. Seperti yang tak dapat ditunaikan tu lah. Apa dia? Yang pelik ke? Alamak. Tak ingatlah pula. Tapi ada je yang saya terpaksa alternate lah. Saya kata boleh tak tukar. Dan sampai mana dah permintaan ni, Puan? Negara mana? Singapura paling jauh. Singapura. Sebenarnya dekat negara-negara luar dah biasa dah dengan saya rasa luar negara dah biasa dah. Cuma kat sini je kurang dan. Tapi penghasilan Puan kat sini banyak kepada unsur-unsur seperti permainan ke tak? Sebab kita nak benda tu colourful kan. Orang suka benda yang colourful. So dan benda-benda macam ni macam buat kita teringat balik zaman kita kecil-kecil apa yang kita suka main kan. Macam tu. Okey, nanti kita nak lihat penghasilan Sofia bagaimana. Adakah bentuk hati ataupun diulam dengan jantung ke pun tak tahu. Kejap lagi kita akan bersama, kita nak tengok balik. Dan waktu-waktu ni kita tak berhenti berehat. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okey, sekali kalau misalkan mereka nak tahu bagaimana perkembangan Puan, nak order ke, boleh follow dekat The Frame Project, _Frame Project. Kat IG kita kat situ lah. Okey. Sofia pula bagaimana IG Sofia? Saya tak pernah buka je lah. IG Puan saya nak siapkan dulu. Ini isi saya. Okey. Alright. Okey, jumpa lepas ni Sofia boleh jual nanti. Okey. Jangan ke mana-mana. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, kita bertemu lagi pada minggu ini. Okey, pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda satu senaman yang anda boleh buat di rumah. Okey, sesiapa yang peha dalam belaga kan, nak kecilkan sikit peha, ini senaman untuk anda. Kita buat dalam keadaan berdiri. Dia seperti squat, cuma bezanya kita buka kaki kita ni 45 darjah. Kita kangkang sedikit. Okey, cari ke kuda. Buka 45 darjah dan kita turun ke bawah. Kita turun. Tapi di masa kita buat turun ni, lutut kita menghadap ibu jari kita. Bukan ke depan. Kita buka keluar dan kita akan rasa tekanan di bahagian dalam peha. Okey, kita boleh buat begini 15 kali ataupun 10 kali untuk 3 set. Kita turun sahaja begini. Slow. Nafas kita jaga ya. Masa kita naik, so, lutut ni kita kena jaga menghala 45 degree. Kita tak nak dia jatuh ke depan ataupun ke dalam. Dia mesti begini. Untuk gerakan yang kedua, kalau kita tak nak berdiri, kita boleh buat secara baring. Okey, kita baring dulu. So, kita baring seperti biasa. Tangan kita di sini. Okey, ini untuk tahan, untuk stability kita. Dan kita angkatkan kedua kaki kita ke atas. Okey, dan kita buka seperti rama-rama. Okey, begini sahaja. Dan anda akan rasa satu tekanan ataupun pressure di bahagian dalam peha anda. Okey, anda boleh buat begini 10 kali hingga 15 kali. Dan jika anda nak tinggikan intensiti kita, okey, tegakkan kepala anda ke hadapan dan akan rasa satu tekanan di bahagian perut ataupun panggil core. Okey, kita dapat dua bonus di sini. Di bahagian dalam dan di bahagian perut kita. Okey? Untuk gerakan seterusnya, dalam keadaan baring juga jika tadi kita rasa sukar untuk buat seperti butterfly, kita boleh secara mudah begini sahaja. Okey, kita naikkan kaki kita umpama kita berlari. Kita turunkan satu-satu. Okey? Kita tolak. Kita boleh juga sambil main handphone pun boleh. Tentang baring pun kita boleh buat. Kita tolak ke depan perlahan-lahan begini. Dan juga jika anda nak naikkan intensiti untuk kekuatan perut anda juga, anda tegakkan sedikit kepala anda. Dan anda akan rasa tekanan di bahagian perut dan juga di bahagian kaki serta belakang. Okey? Ini yang penting. Anda juga boleh buat benda ni 10 hingga 15 kali. Buat 3 set. So, jika anda buat, anda akan dapat.
Itu adalah sebahagian daripada pergerakan untuk bahagian peha dalam anda. Amalkan budaya pemakanan yang sihat dan kekal aktif sepanjang hari demi kesihatan anda dan keluarga anda. Oh, saya tengok makcik Senah dah baring dah. Makcik Senah dah macam itu dah makcik. Krem. Tapi tak apa, bagus. Tapi kalau nak kuatkan kan, nak memberikan tekanan kepada bahagian perut apa semua, bolehlah buat senaman peha itu. Okey, kita bersama dengan Sofia. Difahamkan Sofia dah siap dah Sofia hasilnya. Bagaimana Sofia? Alhamdulillah dah siap. Pas saya tunjuk dulu pas. Okey. Pas. Tunjuk sama-sama tengok perbezaan dia. Gitu. Ui, sama lah. Bentuk heart. You complete me. Saya bagi hadiah ni kepada Afat lah. Awak ni lah. You complete me lah. Okey, nanti saya masuk dalam tu Ayo masukkan. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Wow. Okey, terima kasih Puan Ayuni. Ya, jadi anda semua boleh pergi ke IG Puan Ani. Okey, terima kasih Puan Ini. Tadi kita belajar The Frame lah. Project. Betul, The Frame Project di mana mainan-mainan lama anak kecil tu kita boleh jadikan perkara baru ataupun hiasan rumah yang baru. Betul. Okey, kita nak lihat apa yang dipaparkan di akhbar tempatan. Okey, ni rakan kita juga ni, bekas personality TV3 Zalina Azman ni. Kita nak lihat apakah update terkini di Metro pun ada, tapi di bahagian muka surat 12 okey, nak tengok Metro ya. Okey. Alright, di Metro muka surat apa? Pertama. Muka surat 2 dan 3. Kehilangan bekas personality TV3 Zalina Azman sejak November tahun lalu menimbulkan tanda tanya ramai pihak. Ini berikutan keluarganya hanya menemui dokumen peribadi dan kereta milik wanita berusia 58 tahun itu di rumahnya di Seksyen 3 Shah Alam. Jadi kepada anda yang mungkin ada maklumat, boleh hubungi pihak polis berdekatan. Ya, dan juga di laman NST dikongsikan di sini shrinking income. Ramai kita melihat jangkaan orang kata pendapatan yang berkurangan, tetapi tiada kemungkinan yang Malaysia akan bankrupt seperti negara Sri Lanka. Jadi kita jangan risau, kita akan dalam keadaan lepas pandemik memasuki endemik, mungkin ada banyak cabaran kita, tapi kita bersabar untuk kita memperbaiki pendapatan kita dari masa ke masa. Okey, dan jangan lupa untuk anda bersama dengan kami di Malaysia Hari ini pada esok hari, kerana kami akan membawakan topik berkaitan dengan lanskap kediaman rumput kapet. Kalau anda ada tumbuh-tumbuhan, daun-daun, boleh buat frame macam ni. Tapi esok kita nak bawakan landscape kediaman rumput kapet besok. Orang besar tu boleh buatlah macam awak. Tak adalah. Semua boleh. Okey, jadi jumpa esok. Saya Fazli Fuad. Saya Sofia Nur Solihatun. Terima kasih semua. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Okey. Suka tak buat tu? Suka. Memang. Special. Saya nak buka. Saya nak masuk.